Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nur Ehsan. Saya Abdul Muhammad bin Abdul Razak P129372 daripada kumpulan 5 akan membentangkan kajian tindakan dalam pendidikan yang bertajuk Haji dan Umrah Center, satu kaedah yang penguasaan bab haji dan umrah dalam kalangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Star. Okay, seterusnya, ini adalah nama ahli kumpulan kami iaitu Amira Kristina binti Kauzi, Muhammad Fadul Hadi bin Makno, Nur Izian Najibah binti Safri, Muhammad Lutfi bin Solahi. Pada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, dapatan mendapati pelajar tingkatan 4 Ihsan mendapat keputusan yang kurang memuaskan pada ujian penilaian yang lepas. Selain itu, para pelajar kurang memahami topik berkaitan umrah dan haji. Ini adalah berpunca kerana pelajar kekurangan maklumat pengalaman atau pemahaman konsep dalam agama Islam. Di samping itu, para pelajar juga tidak memiliki pengalaman dan tidak tahu berbahasa Arab. Okay, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, nama saya Nur Izian Najibah binti Safri, P129703. Okey, seterusnya adalah berkaitan fokus kajian. Hukum bagi haji dan umrah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Jadi ibadah ni penting dan harus diketahui dan dipahami dengan betul. Namun, aplikasi bagi ibadah haji dan umrah ni terhad untuk dipahami secara lisan sahaja. Oleh itu, dengan cara mengadakan haji dan umrah center, dia memberi sedikit sebanyak gambaran kepada pelajar dan idea kepada guru, subjek pendidikan Islam untuk berkongsi berkaitan haji dan umrah di dalam PDP mereka. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan objektif kajian. Okey, tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kefahaman pelajar dalam ibadah haji dan umrah serta mendorong minat murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Objektif khusus pula untuk membantu murid-murid mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan haji dan umrah. Seterusnya, mempertingkatkan kefahaman murid berkenaan rukun dan berkaitan haji dan umrah. Seterusnya, memperluaskan sudut pandang murid dalam subjek pendidikan Islam. Seterusnya, meningkatkan tahap minat murid terhadap subjek pendidikan Islam. Okey, seterusnya. Okey, persoalan kajian kami adalah yang pertama, adakah kaedah haji dan umrah center dapat membantu menambah pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan haji dan umrah? Adakah kaedah haji dan umrah center dapat mempertingkatkan kefahaman murid berkenaan rukun dan berkaitan haji dan umrah? Adakah kaedah haji dan umrah center dapat memperluaskan sudut pandang murid berkaitan subjek pendidikan Islam? Adakah kaedah haji dan umrah center ni dapat meningkatkan minat murid terhadap subjek pendidikan Islam? Itu antara persoalan kajian kami. Seterusnya adalah kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran kami adalah murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Star Kedah yang terdiri daripada 84 orang murid, terdiri daripada 40 orang murid lelaki dan 44 orang murid perempuan. Okey, mengapa mereka? Kerana kami dapat mengenal pasti bahawa murid tingkatan 4 ni memperoleh keputusan yang kurang memuaskan berbanding tingkatan yang lain bagi subjek ni. Malah mereka merupakan calon SPM pada tahun yang akan datang. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya. Saya Amira Kristina binti Kauzi, termometrik P129398. Saya akan teruskan pembentangan kepada cadangan tinjauan awal. Tinjauan awal ini merupakan perkara yang penting dalam sesebuah kajian kerana ianya menjadi masalah yang telah berlaku sebagai asas kepada sesebuah kajian. Kami menggunakan 3 instrumen kajian iaitu temu bual, pemerhatian dan ujian pra. Bagi tata cara kutip data untuk temu bual, kami telah menemu bual 2 orang guru subjek pendidikan Islam tingkatan 4. Mereka sangat bersetuju dan memberikan kerjasama dengan mengatakan bahawa topik haji dan umrah ini merupakan topik yang paling sukar untuk difahami oleh para pelajar. Untuk temu bual pula kami melakukan secara fizikal dan atas talian. Bagi tata cara kutip data untuk pemerhatian, kami memerhatikan respon pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran yang mana kami mendapati selepas 20 minit proses PDP, pelajar mula kelihatan tidak fokus. Mereka juga kurang bertanya dan tidak dapat menjawab soalan guru
walaupun hanya soalan asas dan bukannya kebat, dan soalan tersebut merupakan soalan-soalan yang mana para guru baru mengajarkan topik kepada mereka pada hari yang sama. Untuk ujian pra pula, tata cara kutip data dilaksanakan sebelum intervensi, yang mana kami ingin menguji tahap penguasaan pelajar. Kami melihat pelajar kebanyakannya termenung dengan kertas soalan yang masih tak ada jawapan daripada mengarang jawapan mereka. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya. Analisis data. Yang pertama, untuk kaedah temu bual, kami mengajukan 5 soalan kepada 2 orang guru pendidikan Islam tersebut. Yang pertama, adakah pelajar dapat menggambarkan suasana haji dan umrah? Kedua-dua guru tersebut bersetuju bahawa pelajar hanya diajar secara teori dan tidak dapat membayangkan suasana haji dan umrah kecuali bagi mereka yang pernah mengerjakan haji ataupun umrah. Okey, yang kedua, adakah pelajar dapat memahami bab haji dan umrah? Pelajar hanya boleh menghafal namun tidak memahami apa yang dipelajari olehnya, namun hanya sebahagian sahaja yang mampu untuk menghafal. Okey, yang ketiga, adakah masalah hanya pada sebahagian pelajar? Masalah ini berlaku kepada kebanyakan pelajar, yang mana hanya 10% sahaja pelajar yang dapat menguasai bab haji dan umrah. Okey, yang keempat, adakah pelajar memberi tumpuan? Tidak, pelajar tidak memberikan tumpuan kerana mereka berasa subjek ini payah dan mereka kelihatan bosan untuk meneruskan sesi pembelajaran. Yang kelima, pada pandangan ustaz-ustazah, apakah faktor utama masalah ini terjadi? Baiklah, kerana mereka berpandangan tiada inovasi di dalam pengajaran dan hanya menggunakan secara teori sahaja. Analisis data yang seterusnya dari segi pemerhatian, kami mendapati 70% pelajar tidak memberikan respon sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. 80% pelajar tidak dapat memberikan kerjasama sepenuhnya sewaktu tugasan berkumpulan kerana tidak mampu untuk mengeluarkan idea, dan 80% pelajar mula tidak fokus setelah 20 minit sesi pembelajaran dan pengajaran berlaku. Okey, yang terakhir, analisis data untuk ujian pra. Berdasarkan rajah tersebut, kita dapat lihat pelajar yang memperoleh grade E iaitu gagal adalah yang paling tinggi peratusannya, iaitu sebanyak 35.71%, dan diikuti dengan grade D dan C 23.81%, grade B 11.9% dan sangat membimbangkan grade A hanya 4.76%. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi bin Salahi, nombor metrik P19477. Okay, saya akan terang tentang program intervensi yang dicadangkan. Nama program yang dijalankan ialah Haji dan Umrah Center. Nama programnya agak catchy supaya menarik minat pelajar untuk menghadirinya, supaya pelajar akan tertanya-tanya apa program Umrah, Haji dan Umrah Center ni. Bila pelajar tertanya-tanya, dia akan tertariklah untuk datang untuk tahu apa program itu sebenarnya. Program ini terdapat beberapa aktiviti utama, iaitu program bersama Mutawif dan simulasi haji. Okey, slide yang seterusnya. Okey, program bersama Mutawif iaitu program aktiviti yang pertama. Program ni macam mana? Program ni akan dijalankan seperti mana kursus haji. Tapi program ni tidaklah macam kursus haji 100%. Modul program ni akan diubah sesuai dengan sukatan pelajaran tingkatan 4. Sebelum program ini bermula, kami akan berjumpa dengan Mutawif itu sendiri dan berbincang tentang modul itulah, untuk sesuai tak untuk pelajar tingkatan 4. Pelajar akan mendengar ceramah selama 1 jam 15 minit. 30 minit yang pertama, Mutawif akan menerangkan tentang sejarah, tanah suci dan rukun-rukun haji. Bila Mutawif cerita tentang sejarah tanah suci, secara tak langsung pelajar akan mengulang kaji pelajaran mereka, iaitu subjek sirah lah. Dalam subjek sirah ni menceritakan sejarah-sejarah tanah suci itu sendiri. Dan rukun-rukun haji, dan Mutawif akan buat pengulangan juga tentang rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ni ada dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 dalam buku teks. Jadi secara tak langsung pelajar akan ulang banyak kali lah, akan dengar banyak kali rukun-rukun haji ni dan akan lebih tambah faham tentang rukun-rukun haji ni.
Dia akan terkait dengan objektif khusus, iaitu meningkatkan kefahaman murid tentang rukun haji. Yang kelima, aktiviti ini diteruskan dengan penerangan kepada pelajar tentang melontar, jenis-jenis haji dan cara memakai ihram yang betul. Penerangan ini akan berlangsung selama 30 minit. Okay, slide yang seterusnya. Pelajar akan diajar cara memakai ihram yang betul. Aktiviti pertama, pelajar akan diajar melalui teori saja. Manakala praktikal akan diajar aktiviti kedua. Makna yang cara pakai ihram ni, mutawif akan ajar secara teori saja. Okay, untuk aktiviti yang pertama ni, pada akhir dia akan diakhiri dengan 15 minit sesi soal jawab. Jadi pelajar akan boleh tanya teruslah kepada mutawif apa yang mereka tidak faham. Kita pergi pada aktiviti yang kedua. Okay, aktiviti yang kedua iaitu simulasi haji. Kalau simulasi haji ni nak tak nak mesti ada replika Kaabah tu sendirilah. Replika Kaabah akan dibina sebelum program bermula. Aktiviti kedua ini akan diberi penekanan melalui praktikal, iaitu simulasi haji. Simulasi ini dimulakan dengan menyambung pembelajaran cara memakai ihram yang betul. Macam yang saya cakap tadi, kat aktiviti pertama, pelajar akan belajar secara teori je. Mutawif akan panggil pelajar ke depan, tunjuk cara pakai yang betul. Tapi kat aktiviti yang kedua ni, pelajar sendiri yang kena pakai kain ihram secara betul lah. Aktiviti simulasi haji ini teruskan dengan pembelajaran tawaf yang betul. Aktiviti tawaf ni pun mutawif yang akan kutai dan tunjuklah cara tawaf yang betul, apa bacaan yang kena baca masa tawaf tu. Selepas program, pelajar akan mendapat makanan tengah hari. Untuk pengetahuan doktor dan rakan-rakan yang mendengar, program ni akan dijalankan di akhir pembelajaran, di akhir ni waktu pembelajaran. Kami akan ambil waktu akhir sekali dan akan disambung sejam lagi. Dan kami akan hantar akan maklum kepada ibu bapa dengan hantar surat lah. Pelajar ni akan balik lambat pada hari tersebut. Jadi program ni akan berlangsung selama 2 jam lah, 2 jam 15 minit. Itu saja pada slide yang seterusnya. Ini pelaksanaan kajian tindakan. Kalau kita tengok kat sini ada aktiviti dengan bulan. Kami akan mengambil selama 3 bulan untuk melaksanakan aktiviti ini. Aktiviti yang pertama, tinjauan awal, dilakukan selama sebulan. Manakala analisis dan merancang program intervensi ini dilakukan selama sebulan. 2 aktiviti ini dilakukan selama sebulan. Begitu juga dengan melaksanakan program intervensi dan penilaian dilakukan selama sebulan juga, di bulan September. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pada pembentang yang seterusnya. Okey, terima kasih sahabat saya. Seterusnya kita pergi ke penilaian. Objektif 1 dan 2 dapat dicapai melalui 2 kaedah, iaitu menggunakan modul yang bersesuaian. Yang kedua, tayangan slide, di mana dua-dua kaedah ini akan membantu murid mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan haji dan umrah serta mempertingkatkan kefahaman anak pelajar berkenaan rukun dan perkara yang berkaitan dengannya. Penggunaan modul ini dipantau oleh guru pendidikan Islam di sekolah tersebut, di sekolah kami. Seterusnya, objektif 3 dan 4 dapat dicapai melalui mengembangkan pengetahuan melalui penceritaan sirah-sirah yang berkaitan haji. Yang kedua, menarik minat mereka dengan memberi galakan dengan kemampuan untuk menjadikan ia sebagai pilihan kerjaya selepas habis belajar. Objektif 3 dan 4 ini hanya menumpukan kepada memperluas sudut pandangan murid serta mampu meningkatkan sikap minat terhadap subjek pendidikan Islam. Apabila para pelajar mendapat pendedahan dengan jelas
maka mereka akan lebih minat dan hanya menambah perhatian terhadap apa yang dipelajari. Okey, seterusnya. Objektif 5 dapat kita lakukan melalui praktikal amali, iaitu penjagaan rambut, pemakaian ihram secara kemas. Pemakaian ihram ini tidak bukan hanya pemakaian seperti biasa, seperti kita memakai keplekat, tetapi ia ada pemakaian yang khusus supaya ia kemas. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Tawaf tidak hanya melakukan suatu bulatan sahaja, tetapi ia ada panduan yang harus diikuti. Okey, seterusnya. Anggaran pembelajaran sepanjang program ini dilaksanakan hanya 392 yang dibelanjakan. Okey, seterusnya. Cadangan kajian seterusnya untuk memantapkan lagi program-program yang akan dilaksanakan kepada pelajar, iaitu dengan mengubah kaedah pembelajaran guru itu sendiri dengan mengikut kehendak yang bersesuaian pelajar masa kini, di mana pelajar masa kini hanya lebih minat kepada canggih teknologi seperti animation, tayangan slide dan sebagainya. Yang kedua, menjemput seseorang yang pakar atau berkemahiran dalam sesuatu bidang, di mana menjemput seseorang yang pakar ini mampu menguraikan masalah yang dihadapi oleh pelajar itu sendiri, sekaligus menampakkan para pelajar tentang perjalanan haji dan umrah dengan sebenarnya. Ketiga, memudahkan kefahaman pelajar dengan menggunakan kaedah PowerPoint. Kaedah PowerPoint ini akan memudahkan para pelajar memahami apa yang perlu di-highlightkan ketika sesi pembelajaran. Apa tujuan pada yang dipelajari. Yang keempat, menguatkan ingatan pelajar dengan mengadakan kuis sewaktu sesi pembelajaran dijalankan kerana ianya secara tidak langsung dapat mengulangi apa yang dipelajari. Okey, setakat itu saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum.